Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yang menyebutkan dalam satu tulisan, kita cakap orang putih sikit dulu. Kata dia, for people who think khusyuk is a matter of salah, they do not understand what khusyuk is. Khusyuk is a continuous state of mind. If you want khusyuk in salah, you need to have it outside salah. Ini ucapan menerangkan kepada kita suatu pembetulan kefahaman dalam kepala yang boleh jadi selama ni salah. Dia kata apa? Bagi sesiapa yang menyangka khusyuk itu adalah suatu perkara yang khusus dalam solat, maka di sini satu kefahaman yang salah. Khusyuk itu bukan semata-mata dalam solat, dia kata. Sebab apa dia kata? Sebenarnya khusyuk itu merupakan suatu pemikiran yang berterusan dalam kepala kita, di luar dan juga di dalam solat. Bermakna orang yang nak khusyuk dalam solat, dia kena khusyuk keluar daripada solat. Ini suatu pembetulan dimensi khusyuk yang boleh membawa untuk kita sama-sama usaha dapatkan kembali nikmat, dapatkan kembali ruang untuk kita baiki kualiti solat kita. Kerana apa? Kata beliau, satu perkara yang mustahil. Ada orang yang kat luar ni tak jaga aurat, mencarut, tak menentu, tak jaga hubungan dengan orang ramai. Tiba-tiba dia angkat takbir, dia nak terus khusyuk. Dia kata pun yang takkan boleh berlaku ni. Sebab itu sampai bila-bila pun kita takkan boleh baiki kualiti solat kita apabila kita hanya semata-mata menganggap khusyuk itu adalah bermula dengan angkat takbir. Memang takkan boleh baiki sampai bila-bila. Tetapi bagi orang yang memahami, untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat, dia perlu baiki hubungan dia dengan Tuhan luar daripada solat. Bermakna orang yang nak betul-betul diiktiraf oleh Tuhan di dalam solat, dia kena pastikan apa yang dilakukan di luar solat juga merupakan perbuatan yang baik. Takkanlah kita semayang nak khusyuk, tiba-tiba orang yang meniaga karipapnya kosong. Orang tinjuannya angin air, tiba-tiba angkat takbir. Takkanlah kita nak dapatkan khusyuk kalau sebelum semayang curi tabung masjid. Takkanlah kita nak khusyuk kalau kita tipu orang, kalau kita buat benda-benda di luar daripada solat. Tiba-tiba masuk solat angkat takbir, kita sedang menghadap Tuhan. Takkan boleh berlaku ni. Sebab itu ada dalam satu tulisan dia datangkan 28 step macam mana kita nak baiki solat kita secara praktikal. Kerana ada orang yang menganggap masuk khusyuk tu kira dia ambil contoh-contoh yang level-level tertinggi lah. Sayyidina Ali campur panah waktu semayang. Al-Imam Al-Zahabi sendiri pernah ceritakan pada zaman dia ada seorang lelaki dengan kawan-kawan pergi masuk dalam hutan. Kemudian bila nak semayang dalam hutan, tiba-tiba mari singa. Di hadapan dia, kawan-kawan lain semua lari, tapi dia tak lari. Maka singa tadi itu pun diam, dan akhirnya singa tadi lari. Bila singa tu dah lari, kawan-kawan dia datang kat dia, kenapa kau tak lari? Apa kawan dia cakap? Takkan aku nak lari kerana aku takutkan kepada makhluk, sedangkan aku semayang, aku mengucapkan aku hanya takut kepada Tuhan. Akan kita nak tunggu kita dapat benda ni? Bermaksud kalau kita nak dapat nikmat-nikmat sebegini, dia tak boleh lari tiba-tiba. Ada imam yang semayang berlaku gempa bumi, dia tak lari. Takkan nak tunggu gempa bumi dulu? Takkan nak tunggu ular datang depan mata? Takkan nak tunggu singa datang baru kita nak test makna khusyuk kita? Dia takkan boleh berlaku kecuali kita melalui proses perlahan-lahan untuk baiki kualiti solat kita. Satu perkara yang diajarkan kepada kita untuk test sebenarnya solat itu khusyuk atau tidak adalah apabila kita angkat takbir, cuba bayangkan perkara yang paling kita sayang dalam kehidupan kita. Kita angkat takbir, Allahu Akbar. Cuba datangkan perasaan apa yang kita paling sayang dalam diri kita. Lepas tu dia kata, kalau kita bayangkan yang datang itu adalah duit, yang datang itu adalah harta, kereta, rumah,
jet, helikopter, apa lagi, benda-benda yang bersifat kemudahan lah. Bini, makan. Dia kata apa? Oh, ini petanda paling awal memang sembahyang kita selama ni ada problem. Sebab apa? Takkan sama benda yang kita sebut di lidah dengan apa yang kita bayangkan dalam kepala. Dan benda yang bayangkan dalam kepala ini spontan. Spontan. Kita kata kat lidah, kita paling sayang Allah dan Rasul. Tapi bila fikir dia tak mari. Bermaksud apa? Dia berlawanan. Sebab itu orang yang khusyuk adalah orang yang automatik. Siapa yang kita paling sayang? Allah. Auto. Dan benda itu takkan boleh mari tiba-tiba dan takkan boleh buat apa. Maka ketika mana kita dah tahu bahawa sembahyang kita memang ada problem, bukti kita nak tanya. Tolong jawab secara spontan dalam hati. Tuan-tuan nak sembahyang tarawih cepat habis ke lambat habis? Kan? Baik. Kenapa kita cerita benda ni? Baik. Apa maksud khusyuk luar solat dengan khusyuk dalam solat? Dia marikan satu contoh. Kalau kita nak tengok orang yang paling khusyuk luar daripada solat, siapakah orang yang paling khusyuk luar daripada solat? Kata seorang ulama ni, orang yang paling khusyuk luar dalam solat adalah orang yang sedang bercinta. Orang yang sedang mabuk di alam percintaan. Ini adalah orang yang paling khusyuk dalam dunia. Betul tak? Ingat balik macam mana mula-mula kenal orang rumah dulu. Ingat balik zaman kita bercinta dulu kan. Segala-galanya indah. Kawan duduk sebelah sembang dengan kita pun kita tak dengar cakap dia kan? Dan orang bercinta satu-satunya golongan yang boleh bergayut kat telefon cukup kamu. Betul tak? Ini orang yang paling khusyuk dalam dunia. Kalau duduk kat tepi pokok tu, habis pokok tu dicabut kan? Ini orang yang paling khusyuk dalam dunia. Sebab tu kata beliau, kalau kita nak belajar maksud khusyuk yang sebenar, belajar daripada orang yang ialah mencinta. Ini orang yang luar solat. Jika kita nak bawa dalam solat, bukan ingat awet, tetapi macam mana kita nak alihkan daripada kita boleh ingat awet sepanjang masa kepada ingat Tuhan sepanjang masa. Luar solat kita ingat Tuhan, dalam solat confirm kita akan jauh lebih tinggi fokus kita untuk ingat Tuhan. Ini macam mana orang yang boleh bergayut panjang-panjang 2-3 jam tanpa rasa jenuh, tanpa rasa penat. Macam tu yang kita nak rasa bila kita semayang. Kita nak cepat semayang habis ke kita nak semayang lambat habis? Dia bukan boleh mari secara tiba-tiba. Bila orang mari solat, dia mari perasaan sekejap. Dia solat boleh tak panjang lagi, boleh tak panjang lagi. Sebab tu orang yang dia tak kuat semayang secara ramai-ramai, dia akan semayang sendiri-sendiri dan dia akan panjangkan solat dia ikut suka hati dia. Macam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bila ikut Nabi qiyam, antara sahabat yang pernah ikut Nabi qiyam, Huzaifah ibn Yaman. Berapa banyak Nabi qiyam? Dalam satu rakaat Nabi baca Baqarah, Nabi sambung Ali Imran, Nabi sambung An-Nisa, Nabi sambung Al-Maidah dalam satu rakaat. Benda ni connection dia sebelum solat dan dalam solat baru dia boleh nak. Kita tak pernah memiliki connection di luar solat, tiba-tiba kita nak semayang panjang-panjang, kita akan rasa imam baca panjang sangat. Kerana hubungan itu tak wujud luar daripada solat, dia takkan boleh datang waktu solat. Sebab itu kita akan suka semayang tarawih habis awal berbanding daripada kita nak semayang tarawih. Di Mesir kita pengalaman ikut Qiyamul-Lail, bukan Qiyamul-Lail, tarawih dan Qiyam pada 27 Ramadan bersama Syekh Jibril. Kunut sahaja sejam, kunut sahaja. Masuk tarawih dia tak panjang sangat, dipanjangkan 40. Tidur sejam, bangun Qiyam. Kerana apa? Connection itu ada. Kita mungkin tak mampu nak contohi ini ibadat orang-orang Arab. Mereka tidur sejam ni, kemudian dekatkan Qiyam sampai dekat-dekat subuh. Mereka akan tidur sejam, kemudian baru mereka akan siap-siap untuk sembahyang subuh. Kerana apa? Hubungan itu telah ada luar daripada solat dan mereka tak sabar-sabar untuk berdiri panjang. Supaya apa? Mereka tak nak berpisah dengan Tuhan. Macam orang yang mencinta tak nak berpisah dengan kekasihnya. Kan? Okey, bye. Tak ada habis, tak telefon. Tak ada habis, tak telefon. Kan? Jadi itu yang boleh kita contohi dalam kehidupan kita. Sebab tu, macam mana cara kita nak baiki kita punya kualiti solat? Yang pertama, datangkan perasaan cinta kepada Tuhan. Macam mana nak datangkan perasaan cinta kepada Tuhan? Belajar daripada orang yang sedang dilambung cinta. Apa yang orang tengah bercinta buat bila nak kenal awet dia? Hafal nombor telefon,
hafal nombor IC, alamat rumah hafal, apa lagi tak hafal, hobi, cita-cita, baju kalau apa, makanan kegemaran, adik-beradik berapa orang, segala benda tentang awet semua kita boleh ingat dalam kepala. Maka itu yang kita kena buat bila kita nak baiki kualiti solat kita adalah ambil tahu semua pasal Tuhan, supaya masukkan dalam kepala kita bahawa kita tak kenal Tuhan dan sekadar kenal Tuhan, kita akan boleh datang perasaan cinta kepada Tuhan. Sama juga bila kita tanya sayang tak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kat rumah buku sirah tak pernah beli. Tak, buku sirah tak pernah beli. Jadi macam mana kita nak buktikan sayang kita? Maka beza orang yang sayang secara palsu dengan orang yang sayang secara benar. Sama juga dengan kita mengaku sayang kepada Tuhan dan orang yang perasan sayang kepada Tuhan. Maka nak datangkan perasaan cinta kepada Tuhan, kena kenal Tuhan. 99 nama Tuhan, pernah tak kita bedah? Apa maksud Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampai habis. Pernah tak kita cuba geledah? Dia bukan dengan hafalan, tetapi dengan praktikal kehidupan kita. Kenapa? Bila kita baca bismillah, kita hanya sebutkan nama Tuhan yang, sifat Tuhan yang dua sahaja, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa tak sebut nama sifat-sifat yang lain? Persoalan-persoalan macam tu tujuannya apa? Kita nak kenal Tuhan. Macam mana cara kita nak kenal Tuhan lagi? Melalui Al-Quran yang kita baca. Al-Quran itu sepenuhnya kalam Tuhan, langsung tak ada campur tangan manusia, macam Bible yang ada pada hari. Sepenuhnya 30 juzuk itu adalah kalam Tuhan, ataupun kita kata dia adalah surat daripada Tuhan. Orang yang sedang bercinta, apa yang ditunggu? Surat daripada Mahmud, surat daripada Mahmud. Kalau hari ini WhatsApp lah nak reply, mana ni tak reply, merajuk, baru 2 minit tak reply, merajuk. Jadi itu yang sedang kita nak usahakan dalam diri kita, baiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita nak kenal Tuhan melalui sifat-sifat dia dan melalui Al-Quran yang dinamakan sebagai kalam Tuhan. Kita rindu tak? Pernah tak kita rasa tak baca Quran rasa macam gundah gulana, macam awet yang tengah bercinta? Bila tak mari surat daripada Pak Allah, oh rasa tak tenteram. Bila Pak Allah tak reply, rasa tak tenteram. Pernah tak kita rasa tak tenteram bila kita tak reply surat Tuhan, bila kita tak buka surat Tuhan? Kalau tak ada, ini masa dia untuk kita wujudkan dalam diri kita. Dia takkan boleh mari tiba-tiba. Tak baca Quran, tak ada rasa apa. Maka kita perlahan-lahan datangkan perasaan rindu bila kita tak pilih Quran. Sampai tahap bukan setakat kita nak pilih, kita nak pilih dengan lama. Biasa baca Quran 5 minit, tambah 10 minit, tambah 30 minit, tambah 1 jam. Imam Nawawi khatam 60 kali kan. Ini yang dinamakan sebagai sentiasa rindu dengan kalam Tuhan. Walaupun 30 juzuk, itulah ulang-ulang sama saja. Bukannya ada perkataan yang baru pun, tetapi ini kalam Tuhan. Kita rindu dan rindu itu perlu dipupuk. Yang akhirnya mudah-mudahan dengan makin kerap kita berinteraksi dengan kalam Tuhan, perasaan cinta dan usaha untuk baiki kualiti solat itu akan semakin baik. Bila kita kata baca, dia bukan setakat baca dengan banyak, tapi baca dengan kualiti, bermaksud ada usaha untuk faham surat. Takkan kita nak baca surat awet tak faham, takkan tengok je rasa rindu, tak. Mesti kita nak faham dia nak tulis apa pada kita. Maka itu yang sedang kita usahakan supaya kita boleh faham kalam Tuhan. Ada kisah seorang nenek ataupun ibu tua yang anak dia belajar jauh. Setiap bulan anak dia akan kirim surat kepada dia. Cumanya bila surat sampai, dia akan terus ambil surat pergi ke rumah jiran, minta tolong jiran bacakan surat anak yang sangat-sangat dia sayang. Kenapa? Dia tak pandai baca. Hari surat kedua, pergi rumah jiran, tolong bacakan apa yang anak aku nak cakap ni, apa yang anak aku bagi tahu. Akhirnya sampai satu masa, jiran dia ni pergi diam jalan jauh dan tak balik dalam tempoh yang lama. Maka bila surat sampai, dia tak tahu nak buat apa, kerana tak ada orang yang boleh bacakan surat untuk dia. Akhirnya apa yang dia buat? Dengan sebab sayangnya kepada anak dia, dia nak baca surat anak dia, apa yang dia buat? Akhirnya perlahan-lahan dia belajar membaca. Dan ini hubungan yang kita kena buat dengan Tuhan.
Jadi kita buka Quran tak faham, akan biarnya kerana ini kekasih kita, ini Tuhan kita, maka perlahan-lahan belajar, usaha untuk belajar. Kalau bacaan Quran kita lemah, baiki dan teruskan baiki, kerana ruang itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Kisah yang kedua sebelum menutup cerita kita, kisah yang kedua yang saya perolehi pengajarannya daripada dokumentari di Netflix. Ada satu dokumentari yang bertajuk My Octopus Teacher. Kalau terjemah untuk Melayu, Cikgu Sotong. Memang dokumentari itu cerita pasal sotong. Belajar dengan sotong tak apa. Jangan jadi dengan belajar nak jadi lelaki sotong. Di zaman dah balik dah.